Kemarahan beregu badminton lelaki negara ke suku akhir Sukan Olimpik memulakan laporan Sukan Detik 8 malam ini. Gandingan Koo Kian Kiat Tan Boon Hiong mengulangi pencapaian di Olimpik Beijing 2008 apabila mengesahkan tempat ke suku akhir selepas mencatat kemenangan kedua di peringkat kumpulan D dengan menundukkan juara dunia tahun 2005 Tony Gunawan Harvard Buck dari Amerika Syarikat 21-12, 21-14. Biarpun masih ada satu lagi perlawanan kumpulan menentang pasangan Korea Lee Yong-dae dan Chung Jae-sang. Dua kemenangan awal sudah menjamin tempat mereka ke pusingan kalah mati. Sandaran utama negara mendapatkan pingat emas Olimpik Datuk Lee Chong-wei pula akan membuka cabaran lewat malam ini menentang pemain Finland Ville Lam dalam aksi kumpulan A. Biarpun rekod pertemuan kedua-dua pemain ini berpihak kepada Chong-wei yang menang kedua-dua perlawanan mereka, aksi bintang badminton negara ini pasti menjadi tumpuan. Ini adalah aksi pertama Chong-wei dalam perlawanan sebenar selepas pulih daripada kecederaan buku lali yang dialaminya ketika menentang Peter Gate di Piala Thomas Mei lalu. Sementara itu, cabaran atlet lawan pedang negara Yu Peng Xian berakhir selepas tewas 1-15 kepada lawan dari Hungary Aaron Slegzy di pusingan kedua malam tadi. Namun ia masih pencapaian yang boleh dibanggakan oleh atlet yang membuat kejutan apabila layak ke Sukan Olimpik secara merit untuk mara ke pusingan 32 peserta terakhir. Di pusingan pertama dia menyingkirkan Zenit Manat dari Mesir 15-12. Jaguh terjun Cina Wu Minjia mencipta rekod emas hat-trick acara ini apabila bersama pasangannya Hizi nyata tiada tandingan di pusat akuatik semalam. Penguasaan mereka dalam acara 3 meter papan anjal seirama cukup jelas ketika gandingan negara Pandalela Rinong Cheong Jun Hong gagal menampilkan aksi yang diharapkan. Gandingan negara sekadar menduduki tempat terakhir daripada 8 pasukan yang bertanding apabila ketinggalan sejak terjunan pertama. Kegugupan jelas terselah buat Pandalela Jung Hong apabila gagal beraksi kemas dalam terjunan pertama yang sekadar mendapat 46.20 mata. Hanya terjunan keempat menyaksikan mereka dapat mengutip 71.10 mata iaitu kutipan tertinggi mereka, tetapi ia jelas sudah terlewat. Mereka mengakhiri saingan 5 terjunan itu dengan mengumpul 283.50 mata, 2.1 mata di belakang gandingan tuan rumah yang menduduki tangga ke-7. Sebaliknya, Minjia mengukuhkan statusnya sebagai penerjun wanita paling hebat apabila membantu gandingan barunya itu untuk menjuarai acara itu selepas mengutip 346.20 mata, 24.3 mata lebih daripada Amerika Syarikat yang mengutip perak manakala gangsa dimenangi Kanada. Masih lagi di Olimpik. Atlet rejam lembing wanita Paraguay Larry Franco mengakui peluangnya mengekalkan gelaran Olimpian wanita paling seksi lebih cerah berbanding mendapatkan sebarang pingat di Sukan Olimpik ini. Franco adalah Olimpian yang mencapai carian kedua tertinggi di Yahoo di belakang perenang Amerika Syarikat Michael Phelps sewaktu Sukan Olimpik Beijing 2008. Selain dipilih sebagai peserta wanita paling cantik oleh beberapa majalah lelaki. Di Beijing, dia hanya menduduki tempat ke-51 dan walaupun menunjukkan peningkatan sejak 4 tahun lalu, dia tidak dijangka mampu meletakkan dirinya dalam kelompok 20 peserta terbaik. Franco mengakui situasinya agak berbeza daripada atlet rejam lembing yang lain kerana kariernya lebih banyak membabitkan dirinya dengan media. Katanya sukan itu turut membawanya kepada bidang modeling dan fashion. Acara Franco hanya akan bermula pada 7 Ogos ini dan dia mempunyai catatan peribadi terbaik pada 55.65 meter. Tetapi jarak itu adalah 17 meter di belakang rekod dunia. Franco mendapat tumpuan di Amerika Syarikat tahun lalu apabila gambarnya disiarkan dalam majalah Sport Illustrated edisi pakaian mandi serta mendapat tajaan mewah daripada Nike. Pada tahun 2006, dia menduduki tempat kedua dalam pertandingan Ratu Cantik Miss Universal Paraguay dan dia pernah menjadi teman wanita pemain tenis nombor 2 dunia Novak Djokovic. Beralih ke Formula 1.
Lewis Hamilton kembali menghidupkan peluangnya dalam saingan kejuaraan dunia Formula 1 apabila mengetepikan cabaran Kimi Räikkönen untuk menjuari Grand Prix Hungary semalam. Pemandu McLaren itu meneroji perlumbaan sejak memulakan aksi dari petak pertama dan berjaya mengekalkan jarak daripada dipintas rakan sepasukan Räikkönen di Lotus, Romain Grosjean. Pecutan hebat dari Räikkönen di pertengahan perlumbaan menyaksikan dia melonjak dari tempat kelima kepada kedua tetapi masih gagal menghalang Hamilton daripada menjuarainya. Ini adalah kemenangan ke-19 Hamilton sepanjang kariernya. Kali ketiga di Hungary ketika Grosjean membantu Lotus menampilkan dua wakil di podium. Juara dunia Sebastian Vettel nyaris mampu memintas Grosjean tetapi pertukaran tayar pada lewat perlumbaan sekadar menyaksikan dia sekarang mampu menduduki tempat keempat. Pendahulu kejuaraan dunia Fernando Alonso pasti lega biarpun kereta Ferrari-nya gagal memberikan pecutan yang diharapkan apabila kedudukannya dalam carta kejuaraan masih tidak terjejas walaupun sekarang menduduki tempat kelima. Sebaliknya, pemandu Spanyol itu melebarkan kelebihannya kepada 40 mata selepas mencabar terdekatnya Mark Webber sekadar menduduki tempat ke-8. Detik 8 berakhir di sini. Kita imbas kembali berita-berita utama hari ini. Polis sahkan kematian eksekutif pentadbiran berita TV swasta akibat dijerut. Beregu badminton negara tempah tiket suku akhir di Olimpik London. Sehingga bertemu lagi, saya mewakili kru penerbitan Detik 8 mengucapkan selamat berpuasa, salam hormat, Assalamualaikum.